Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ustazah Nur Hazira. Channel Nur Hazira BBM Zira menyediakan video-video pendidikan subjek dinia. Semoga bermanfaat bagiku, bagimu mujahadah. Hari ini kita akan belajar berkenaan dengan tajuk beriman kepada kitab. Sudahkah anak-anak membaca Al-Quran pada hari ini? Ustazah yakin membaca Al-Quran telah menjadi rutin harian bagi keluarga anak-anak. Tetapi, tahukah anak-anak bahawa bukan sahaja kitab Al-Quran yang Allah turunkan, tetapi ada juga kitab-kitab selain daripada Al-Quran. Jom kita teruskan menonton video ini sehingga selesai. Ustazah berharap pada akhir pembelajaran nanti, anak-anak dapat menyebut pengertian beriman kepada kitab. Seterusnya dapat menyebut hukum beriman dengan kitab. Seterusnya dapat menyebut dalil nakli beriman dengan kitab. Anak-anak juga dapat menyenaraikan nama-nama kitab yang Allah turunkan kepada para rasul. Dan anak-anak juga dapat menyenaraikan nama-nama para rasul yang diberikan kitab kepada mereka. Tahukah anak-anak, beriman kepada kitab merupakan rukun iman yang ketiga. Apa pula pengertian beriman kepada kitab? Pengertian beriman kepada kitab ialah apabila kita dapat meyakini bahawa Allah telah menurunkan kitab kepada para rasul dan nabi melalui perantaraan malaikat Jibril menjadi panduan kepada manusia. Tahukah anak-anak apakah hukum beriman kepada kitab? Hukum beriman kepada kitab ialah wajib. Wajib bagi kita beriman kepada semua kitab yang diturunkan. Dan wajib bagi kita mengamalkan isi kandungannya dengan ikhlas. Sebagaimana dalil nakli yang terdapat di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih والكتاب الذي أنزل من قبل. Surah An-Nisa ayat 136. Maksudnya, wahai orang yang beriman, tetapkan iman kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu. Tahu tak bilangan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Terdapat 4 buah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama, kitab Az-Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud dalam bahasa Kibti. Di dalam kitab Az-Zabur mengandungi petua, doa, zikir, nasihat dan peringatan. Yang kedua, kitab At-Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa di dalam bahasa Ibrani. Di dalam kitab At-Taurat mengandungi syariah dan akidah yang betul. Di dalam kitab At-Taurat juga menyebut tentang Rasul yang terakhir, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala yang ketiga ialah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam di dalam bahasa Suryani. Di dalam kitab Al-Injil mengandungi wahyu-wahyu Allah yang menyuruh agar manusia kembali menyembah Allah. Di dalam kitab Injil juga ada menyebut tentang Rasul yang terakhir. Dan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang keempat, juga ialah kitab yang terakhir. Diturunkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bahasa Arab. Ada 114 surah dan 30 juzuk di dalam Al-Quran yang mengandungi perkara-perkara berkaitan akidah, ibadah, akhlak dan sebagainya. Al-Quran juga merupakan panduan hidup kepada manusia sepanjang zaman sehingga hari kiamat. Kitab Al-Quran diturunkan di Mekah dan Madinah secara berperingkat. Al-Quran merupakan penutup segala kitab. Jom kita pelajari kelebihan kitab Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, isi kandungan Al-Quran terpelihara daripada sebarang penyelewengan sehingga hari kiamat. Yang ketiga, Al-Quran memansuhkan syariat-syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Yang keempat, syariat di dalam Al-Quran sumul dan lengkap sesuai untuk semua manusia di alam ini. Yang kelima, Al-Quran menjadi penawar dan ubat kepada penyakit. Yang keenam, Al-Quran sesuai untuk semua zaman dan tempat. Yang ketujuh, bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab yang diguna pakai sepanjang masa di seluruh dunia dan menjadi bahasa syurga. Dan yang ke-8, gaya bahasa Al-Quran sangat indah dan tidak mampu ditandingi oleh mana-mana penyair Arab sekalipun. Selain dari kitab, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan suhuf kepada Nabi dan Rasul. Suhuf dari segi bahasa ialah lembaran, manakala dari segi istilah ialah wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul berbentuk lembaran. Di antara Nabi-Nabi yang menerima suhuf ialah yang pertama Nabi Adam alaihi salam sebanyak 10 suhuf. Yang kedua Nabi Idris alaihi salam
sebanyak 30 suhuf. Yang ketiga, Nabi Syis sebanyak 50 suhuf. Yang keempat, Nabi Ibrahim sebanyak 10 suhuf dan Nabi Musa alaihi salam sebanyak 10 suhuf. Manakala faedah beriman dengan kitab Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, menjadikan kita patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takut untuk melakukan kejahatan. Yang ketiga, kita akan sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, suka membuat amal kebajikan. Yang kelima, rajin berusaha. Yang keenam, sentiasa ingin memajukan diri. Dan ketujuh, boleh menjadi syafaat semasa di mahsyar kelak. Nak tahu tak akibat apabila kita tidak beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, akan dikutuk oleh Al-Quran di akhirat kelak. Yang kedua, tidak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akibat yang ketiga, suka menyalahkan orang lain. Akibat yang keempat, tiada panduan hidup. Akibat yang kelima, menjadikan kita malas berusaha. Akibat yang keenam, menjadikan kita berhasad, dengki. Dan akibat yang ketujuh, menjadikan kita bangga diri. Apa pula kesan apabila kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, dapat menanamkan sikap rajin membaca Al-Quran pada setiap hari. Yang kedua, dapat mengamalkan sifat mahmudah seperti menghormati orang tua. Yang ketiga, dapat mempelajari isi Al-Quran. Yang keempat, semua manusia boleh menerima syariat dan melaksanakannya. Mengapa manusia memerlukan kitab? Manusia memerlukan kitab sebagai panduan untuk hidup dengan sempurna. Manusia ada kelemahan dan perlu dibimbing. Jadi, anak-anak, jangan lupa membaca Al-Quran pada setiap hari dan mengamalkan isi kandungannya. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca doa yang diambil daripada ayat Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jumpa lagi. Assalamualaikum.